Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. We continue our video in 6.5 specific heat capacity of other material. Kita dah bincang berkaitan dengan specific heat capacity untuk water. So kita bincang seterusnya untuk bahan-bahan yang lain. So saya maklumkan awal tadi di dunia ini nilai specific heat capacity untuk semua objek di dunia ini ada nilai C dia sendiri. Okay. Again, each and every material has its own unique specific heat capacity. The different material can be used differently based on the specific heat capacity. So you can refer to table 6.5 in page 115 textbook untuk melihat dia punya perbandingan. Okey, juga boleh rujuk pada contoh pada muka surat 116 dalam buku Engineering Science Textbook pada contoh 6.3 dan juga 6.4 berkaitan dengan specific heat capacity untuk bahan-bahan yang lain. Okey, contoh yang boleh saya kongsikan juga di sini. The amount of heat needed to increase the temperature piece of marble is 27 degrees C to 37 degrees C. So kita tahu bahawa kita ada dua bacaan suhu, iaitu yang pertama sekali bacaan suhu untuk T final dan T initial. Dan kita juga diberi nilai Q iaitu 2.64 kilojoule. Dan kita juga diberi nilai mass iaitu 0.25 kilogram. So kita tak perlu tukar apa-apa unit. So calculate specific heat capacity, simbolnya C untuk marble. Maka kita tahu bahawa Q equal to MC theta, yang kita nak cari nilai C dengan menggunakan persamaan algebra. C equal to Q M theta, Q divided by M theta. Maka kita gantikan nilai-nilai ini, okay, seperti yang ditunjukkan di sini. Maka nilai C untuk marble adalah 1056 joule per kilogram degree C. Right. Practice question 1 in your engineering science textbook. So material act with 3 kg M is absorbing 17,577 joule. So automatic Q. The temperature rise 7 degrees C. Okay. So suhunya naik 7 darjah Celsius, nilai T. What is the specific heat capacity? Okay. T ataupun kita kata theta, suhunya. Okay, sebab dia dah maklumkan the temperature rise, naik 7 darjah Celsius, maksudnya nilai theta. What is the specific heat capacity C for material X? So macam mana kita nak buat? Kita tahu Q equal to MC theta. Q kita diberikan, M diberikan, theta kita tahu T final tolak T initial. Oh sorry, tak cantik tulisan saya. T final tolak T initial. Maka T initialnya, T final tolak T initial nilainya adalah 7 darjah Celsius. Maka menggunakan persamaan algebra, maka kita dapat C adalah persamaan 837 joule per kilogram degree C. Okay, sambung dan kita tengok relative specific heat capacity. Dan relatifnya biasanya kita bandingkan dengan air. So ratio of specific heat capacity of substance with water. Maksudnya kita nisbahkan kapasiti apa tertentu dengan suatu bahan berbanding dengan air. Okay. So relative specific capacity of substance, C relative is a specific heat capacity of substance divided by specific heat capacity of water. Okay, so ini adalah formulanya. Saya tukarkan kepada pen. Okay, maksudnya ini adalah formulanya. C relative is a C substance divided by C water. Okay, so water adalah 4.2 or 4,200 joule per kilogram degree C.
Untuk lebih faham, tambahan kepada contoh-contoh yang ada, awak boleh buka pada muka surat 117, contoh 6.5 dalam buku Engineering Science Textbook. Alright. Kita tengok pada practice question yang ada dalam buku Engineering Science Textbook. Okay, practice question 1. If relative specific heat capacity of unknown object is 0.32, so dia dah bagi nilai relative specific heat capacity adalah 0.32. Calculate the specific heat capacity of object A. Bila dia kata macam ni, perbandingan kita adalah C air. 4,200 joule per kilogram degree C. So, macam mana kita nak selesai? Okay, daripada formula kita tahu C relative adalah specific heat capacity of substance divided by specific heat capacity of water. So, water kita dah tahu. So, C objek ataupun substance, objek A kita nak cari. Tetapi relatifnya kita ada maklumat. Maka untuk dapat C objek A, okay, bagi C heat specific capacity for object A is ini persamaan algebra sahaja. 0.32 darabkan dengan 42, maka nilainya adalah bersamaan dengan 1.344 kilojoule per kilogram degree C. Okey, nampak macam mana penggunaan relative heat capacity. Relative specific heat capacity. Okey. Next, kita pergi kepada tajuk yang pada saya sangat penting sebab yang ini kita akan pergi nanti, awak juga akan ulang sekali lagi dalam termodinamik. Tapi ini adalah satu konsep asas, paling asas, iaitu keseimbangan thermal ataupun keseimbangan haba. So, a condition in which there is no net heat flow. Ingat term dia, dia guna perkataan no net heat flow between two objects that are in contact with each other. Maksudnya sebagai contoh tadi kita tahu bahawa katalah ini satu suhu panas, okey, ini adalah satu suhu sejuk. Bila kita cantumkan akan berlaku pemindahan haba di antara daripada panas kepada sejuk. Dan bila kita kata thermal equilibrium, maksudnya kedua-dua tangan ini bila saya ataupun dua-dua objek ini bila saya sukat suhu, maka suhu di sebelah objek yang pertama adalah sama dengan suhu pada objek yang kedua. Maka kita menyatakan ianya telah berlaku keseimbangan haba ataupun thermal equilibrium. Sekali lagi saya ulang. Two body are said to be thermal equilibrium when they are at same temperature and the net rate of heat flow between them is 0, or there is no net flow between them. Macam mana yang saya nyatakan tadi. Sebagai contoh yang ini, sekali lagi, saya ada objek A. Kalau kita tengok sini, suhu A adalah lebih tinggi daripada suhu B. Okay, A adalah suhu A lebih tinggi daripada suhu B. Dan apabila saya dekatkan, ni saya rapatkan objek A dan objek B, kita telah mempelajari konsep bahawa haba panas berpindah ke haba panas berpindah kepada objek yang panas berpindah pada objek yang sejuk, habanya. Maka haba pada A akan berpindah kepada B. Maksudnya haba akan mengalir berpindah, haba daripada A akan mengalir pindah pada B. Dan kita akan sebut dia objek ini, kedua-dua objek ini mengalami keseimbangan haba apabila suhu kita ukur di A dan suhu kita ukur di B adalah sama. Okey. Okey, kita telah membincangkan berkaitan dengan heat quantity dan bagi keseimbangan ataupun thermal equilibrium formula ini, maka kita tahu heat quantity release equal to heat quantity absorbed. Okey, maksudnya
haba yang dilepaskan adalah bersamaan haba yang diserap. Okay. So bila kita tulis dalam persamaan ini iaitu QR, Q release equal to Q absorb. Maka kita tahu daripada heat quantity Q equal to M C theta. Okay. So saya tulis M release, C release, theta release equal to M absorb, C absorb, theta absorb. Maka daripada konsep ini saya terjemahkan dalam bentuk nombor. Maka M1, C1, theta 1 bersamaan dengan M2, C2, theta 2. Maka M1, C1 kita tahu bahawa theta ini adalah perubahan suhu. Ini adalah perubahan suhu untuk absorb. Ini perubahan suhu untuk release. Maka nilai yang kita dapat adalah kita tulis balik semula. M1, C1, T1, ini T1. Okay. Kemudian kita ada T final di sini. Okay. Ini jarak dia T1 kepada T final. Okay. Ini dalam keadaan release. Dan ini adalah pada situasi absorb. Maksudnya T final pada T2. T final pada T2. So ini adalah release. Ini adalah perubahan suhu untuk absorb. Okey, nanti kita tengok pada pengiraan. Right? Awak akan lebih faham penggunaan T1, T final dan T2. Okey, untuk lebih kefahaman, please refer to your engineering science textbook, page 120 and 122. So you can refer to example 6.6, 6.7, 6.8 and 6.9, right? Okay. Example for the thermal equilibrium. So macam mana kita nak selesaikan soalan ini berkaitan dengan konsep thermal equilibrium. Okay, kita baca soalan ini satu persatu dan kita senaraikan maklumat dia. A silver spoon mass untuk silver spoon adalah 50 gram. So kita kena tukar kepada kilogram. Okay, ni M, kita kena tukarkan dalam kilogram. Is at temperature of 20 degree C. Ini temperature untuk teaspoon. Saya letak T dulu Okay. T ada teaspoon Ini teaspoon equal to 23 TS teaspoon. Okay. Saya tak tahu lagi sama ada T1 ke, T final ke ataupun T2. Okay. This spoon is used to stir coffee, okay, which at temperature of 90 degree C. Right, so kita akan tahu ini suhu paling tinggi kan, tea coffee kan. So ini adalah suhu paling rendah. Tak apa, kita tak tahu lagi, kita tak tahu T1 ke T2 ke T final, kita baca dulu. The mass of the coffee, maksudnya jisim kopi ini adalah bernilai 220 gram. Okay. The final temperature reached by the spoon after stirring is, dia sebut the final temperature of the reached by the spoon after stirring it is 88 degree C. Okay. So maksudnya kita tahu bahawa T1 kita adalah 91 darjah Celsius. Kemudian kita ada T final kita adalah bernilai 88 darjah Celsius dan kita ada T spoon kita ataupun kita letak T2 adalah bernilai 23 darjah Celsius. Okey. Soalan dia, calculate heat absorbed by spoon. Maksudnya dia suruh kita kira haba yang diserap oleh sudu. Sudu tadi 23 darjah Celsius. Ingat, sudu 23 darjah Celsius, air kopi adalah bernilai 91 darjah Celsius, tetapi bila sampai kepada final, maksudnya bila berlaku keseimbangan haba, kita masukkan daripada 23 darjah Celsius itu, 91 darjah Celsius itu memindahkan haba ke suhu dan kita ke sudu, dan kita dapati bahawa sudu ini pada bacaan akhirnya adalah 88 darjah
Celsius. Maksudnya berlaku keseimbangan haba, maksudnya air juga menjadi 88 darjah Celsius, sudu pun menjadi 88 darjah Celsius akibat release and absorb of heat. Okay. So kita tengok penyelesaian ya. Heat absorbed by spoon equal to Q MC theta. Okay. Heat absorbed by spoon. So M kita macam saya kata tadi, M untuk spoon adalah 50 darabkan 10 kuasa negatif 3. Kita nak tukarkan pada kilogram. Kemudian kita ada C. C kita telah diberikan 0.23 darabkan 10 kuasa 3. Dan kita nak dapatkan perubahan ataupun perbezaan ataupun perbezaan suhu pada sudu. Jadi kita ada 88 ini saya sebut T initial, saya boleh sebut T final minus T1. T2. So nilai yang saya dapat adalah 747.5 Joule. Faham Faham macam mana saya dapat ni? Okay. Ini suhu awal sudu. Ini sudu yang kita masukkan ke dalam air kopi. Air kopi tadi 91 darjah Celsius. Dia telah memindahkan habanya kepada sudu yang awalnya 23 darjah Celsius telah menjadi 88 darjah Celsius. Pada kedudukan ini, nilai sudu, suhu pada sudu, suhu pada air adalah sama iaitu 88 darjah Celsius, maka berlaku keseimbangan haba. Okey. Kita pergi kepada soalan B. Soalan B dia nak dapatkan the specific heat capacity of the coffee. So dia nak dapatkan nilai C untuk kopi. Kita telah belajar bahawa dalam keseimbangan haba, Q release, yang release apa dia? Air kopi panas Yang diserap apa? Sudu. Q absorb. Yang release adalah air kopi panas, yang absorb adalah sudu. Sudu sejuk. 23 darjah Celsius kita kata sejuk lah. Okay. Maka kita tulis semula persamaan. Q release kita tadi adalah kopi. Maka M ini Q kopi equal to Q spoon. Maka Q kopi MC theta equal to Q spoon. Ni Q spoon kita ambil terus nilai dia, kita dah kira tadi. Dia nak dapatkan nilai C untuk kopi. Maka M kita M diberi kan? M diberi, M dia 220, kita tukarkan pada kilogram. Dan perubahan suhu tadi pun diberi. Maka C equal to 747.5, yang ini kita dapat tadi Q spoon, bahagikan dengan M, isim bagi kopi, dan perubahan suhu bagi kopi. Maksudnya daripada asalnya kopi ini bernilai 91 darjah Celsius, air kopi itu telah memindahkan habanya ke sudu. Sudu telah menjadi 88 darjah Celsius. Air kopi itu pun telah menjadi 88 darjah Celsius. Maksudnya dia berlaku dalam keadaan keseimbangan. Maka 91, ingat T1, T final, T2. Ini kedudukan dia tadi. T release. So T1 tolak T1 91 tolakkan dengan 88. Ini untuk kopi. Maka kita dapat specific heat capacity for coffee is 1184.85 Joule per kilogram degree C. Ini degree C patutnya. Okay. Kita pergi kepada practice question 1. Konsep yang sama juga, tapi kita cuba macam mana kita nak selesaikan yang ini. Ali is pouring 100 gram of cool water. So gram so kita kena tukar dalam kilogram. So airnya adalah bernilai 28 darjah Celsius. Saya letak T dulu, saya tak tahu T1 ke, T final ke, T2 ke, into a beaker filled of 200 gram. So kita kena tukarkan pada kilogram of hot water. So tadi cool water 100 gram, hot water
200 gram. Okay, suhunya 28 darjah Celsius. Yang ini suhunya 90 darjah Celsius. Saya tak letak lagi T1 ke, T final ke, T2. Find the final temperature. Okay, dia minta dapatkan final temperature of the water mixture in the beaker. So kita ada T1, kita ada T final, kita ada T2. So T1 kita adalah 97 darjah Celsius. T2 kita, T sejuk kita adalah 28 darjah Celsius. Kita nak cari T final. Also find heat quantity release. So dia nak dapatkan Q, release from hot water. Maksudnya air panas ni mengeluarkan berapa nilai Q untuk mendapatkan keseimbangan haba antara air panas dan air sejuk yang kita mixkan tadi. Okay, so diberi nilai spesifik of water is 4200 untuk air panas dan juga air sejuk. Okay, Q release equal to Q absorb. So T1, T final, T2. Okay, ni T final. So Q release equal to Q absorb. Sekali lagi, Q equal MC theta. Q absorb is MC theta juga. Maka saya simbolkan dengan 1, 1, 1, 2, 2, 2. Macam tu lah Maka M1C1, so ini akan jadi T1 tolak T final. Yang ini akan jadi T final tolak T2. Okay. Jadi kita gantikan, ingat kena tukar dalam kilogram. Ni saya dah tukar dalam kilogram. Ini specific heat of water untuk air 4200. Dan kita tahu T hot kita 97, T final kita nak cari. Maka M2 kita tukar pada kilogram. Dan ini untuk air, C untuk air. T final kita nak cari, T cool kita diberikan. Maka dengan menggunakan persamaan algebra, saya darab tolak dan saya darab tolak macam tu, maka saya dapat T final adalah bersamaan 74 darjah Celsius. Alright. So inilah nilai final, maksudnya tadi air sejuk, cool water. So ni kata ni cool water 20 berapa tadi, 28 darjah Celsius. Kemudian kita ada hot water. Hot water kita ada 97 darjah Celsius. Cool water tadi 0.1 kilogram. Hot water 0.2 kilogram. Kita cantumkan ini ke sini, ini ke sini. Maka suhu finalnya adalah bersamaan 74 darjah Celsius. Air panas campur air sejuk. Last sekali nilai campuran kedua-dua menjadi 74 darjah Celsius. Okey, ini pengiraan dalam kejuruteraan. Okey, ini baru pengiraan yang betul. Bukan kita ambil suhu ini campur suhu ini bahagi 2. Tak ada jangan itu bukan suhu ini campur suhu ini jadi 2. Itu bukan. Itu bukan kaedah dalam kejuruteraan. Okey. So ini kaedah sebenar pengiraan. Okey, soalan yang seterusnya dia minta kita dapatkan find the heat quantity release. Okey, jadi dia nak dapatkan heat quantity release, Q release equal to M1C1 T hot tolak T final. Maka kita dapat T final tadi 74. Okey, maka nilai haba yang kita riliskan untuk memanaskan air sejuk, nilai haba yang kita riliskan untuk memanaskan air sejuk adalah bernilai 19,320 Joule. Alright. Practice question 2. To make a cup of coffee, okay, to make a cup of coffee drink at 71 degrees C. Saya tak tahu T final ke ataupun T1 ke. Okay, ini T. As its final temperature. Okay, maksudnya dia dah beritahu T final adalah 71 darjah Celsius. We need 200 gram of hot water mixed with 30 gram of coffee. Okay, so ini kita kena tukarkan pada kilogram.
ini pun kita kena tukarkan kepada kilogram. Kita perlukan kopi 30 gram, kita perlukan air panas 20 gram. If the initial temperature of the water is 78 degrees C, find the initial temperature of coffee. So specific heat capacity of water is 4,200 and coffee 3,900. Okay. So apa yang kita perlu buat daripada sini? Kita tahu bahawa diberi maklumat T1 adalah bersamaan 78 darjah Celsius. T final adalah bersamaan 71 darjah Celsius. Sekarang dia nak dapatkan T2. T suhu kopi tu sebelum kita campur ke dalam air panas. Okay, so T2 ni berapa darjah Celsius. Okay. So konsep kita tahu bahawa, ya saya kelingkan. Okay. Kita tahu bahawa heat quantity formulanya Q equal to MC theta. Yang ni MC theta, yang ni release MR. Ni absorb. Kita tukarkan dalam bentuk nombor. M1 C1 theta 1 bersama dengan M2 C2 theta 2. Maka ini kita bawa ke sini, yang ini kita bawa ke sini. T hot adalah T1 minus T final. T final minus T cool. T cool ni adalah 2, ingat T1 kemudian pergi pada T final. T final pergi kepada T2. Maka kita tahu bahawa nilai M1 untuk air panas, okay, C1 untuk air panas, okay, T hot kita diberi maklumat 78 darjah Celsius, T final 71 darjah Celsius. M2 untuk kopi juga diberi maklumat 0.03 kilogram, okay. C untuk kopi kita juga diberi maklumat. T final kita tahu nak cari T cool, T coffee. T coffee, T cool pula. Ini patutnya T coffee ni. C-O-F-F-E-E. T coffee. Okay, T2. T2 yang ni. Kita nak cari yang ni. Maka yang ini menggunakan persamaan algebra. Kita selesaikan yang ini. Yang ini kita selesaikan di sini. Okay, yang ini kita selesaikan di sini. Maka kita dapat T coffee adalah bersamaan 20.74 darjah Celsius. So ini nilai dia. Okay, awak cuba kira semula. Adakah betul jawapan dia T coffee bersamaan 20.74 degree C. Alright. Practice question 3. A cube-shaped object with a certain mass has initial temperature 27 degree C. So dia sebut initial ni macam T2. Okay, pasal letak T2 dulu. When it immersed into 0.88 kg mass, okay, of water which has 18 degree C, macam T1, okay. Initial temperature, both of cube-shaped object and water then got the final temperature of 90 degree C. Dia pun dah sebut final temperature kan, jadi senang T final. Find the mass of the cube-shaped object. So dia bagi untuk air adalah 4,200 joule per kilogram C. Untuk cube-shaped object 6,009 joule per kilogram. So kita tahu bahawa T1, T final, T2. So T1 kita adalah berapa tadi? Mana suhu dia 80 darjah Celsius. T final kita adalah 69 darjah Celsius dan T2 kita adalah 27 darjah Celsius. Sekarang dia minta kita dapatkan jisim untuk cube shape object. Okey. Dengan situasi ini kita tahu Q release itu M C theta, R R R, Q absorb M C theta, A absorb.
Maka M1C1 saya sebut sini T1 tolak T final, M2C2 T final minus T2. Okey, ingat tadi T1 T final T2. Okey. Maka kita gantikan M1 C1 T1 80 T final 69. M yang kita nak cari, tak tahu. C diberikan, T final diberikan, T2 diberikan. Maka dengan menggunakan persamaan algebra, kita dapat nilai GSIM untuk cube shape object adalah bersamaan 0.16 kilogram. Faham Okey, tak faham awak ulang balik semula video saya ini, awak tengok macam mana kita selesaikan. Okey, kita berhenti di sini. Kita akan sambung pada video yang seterusnya. Okey. Kita jumpa pada video yang seterusnya. Okey.